Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim. Ikhwatul iman, dalam Quran ini ada beberapa ayat yang kalau kita muhasabah, kita akan dapat buat sebagai suatu kita punya pedoman hidup. Sangat dituntut kita muhasabah. Ayat yang paling dahsyat ikhwatul iman yang selalu disebut oleh Imam Malik sebagai Imam Malik mengambil ayat ini, ayat 3 daripada suratul Maidah ini sebagai kita kata hujah yang paling kuat untuk menunjukkan bahawa bid'ah itu sangat dilarang. Iaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kalau kita lihat kepada ayat ini ikhwan, yang pertama ayat ini juga dijadikan alasan oleh al-Imam al-Bukhari untuk menunjuk kepada kesempurnaan itu. Kita dalam ahlu sunnah, kita tahu tentang iman itu ada bertambah, ada berkurang. Ini juga disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan bab ziyadatil iman wa nuqsanihi. Bahawa iman itu boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Itu memang ada ayat-ayat Quran menyebut tentang innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah muda-muda yang beriman, pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah kepada mereka itu petunjuk. Bila diguna kalimah ditambah, bermakna sebelum ditambah dia kurang, dia tidak ditambah. Maka tambah itulah yang mengangkat kita kata takaran ataupun ukuran. Bila ditambah, bermakna tambahan itu dia lebih tinggi daripada sebelum ditambah. Artinya iman itu bertambah dan iman itu boleh berkurang. Kita mengaji dalam bab akidah ikhwan, juga ayat-ayat tentang Allah menyebut tentang wa yazdadal ladzina amanu imanan, supaya Allah Ta'ala kata bertambah keyakinan orang-orang, bertambah iman orang-orang yang telah beriman. Jadi ada dua perkara kita boleh bersembang di sini ikhwan. Yang pertama, benda kurang dengan benda tambah. Kurang dan tambah. Yang kedua, sempurna. Ayat tadi, ayat 3 surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu untuk menunjukkan kesempurnaan. Menunjukkan kesempurnaan. Jadi Al-Imam Al-Bukhari telah memperkenalkan satu perkataan yang saya ingat patut kita kongsi perkataan ini. Macam mana kita nak kata tambah dan kurang? Macam mana kita nak nilai? PDJ 8273. Alam ada bunyi. Maknanya kereta orang tak main kuliah lah. Kereta orang lain. Oh, ada kereta sahabat kita. Jadi ikhwan, kita kata tambah dan kurang, sempurna. Bila benda tu dia kurang, bermakna dia tidak bertambah dan dia tidak sempurna.
Dalam ayat ini Allah menyebut tentang makna al-yauma akmal di dinakum, tentang sempurna. Syariat ini telah sempurna, agama ini telah sempurna. Al-Imam Al-Bukhari telah memperkenalkan satu perkataan dalam Sahih Bukhari. Saya rasa elok kita berkongsi dengan istilahnya Al-Bukhari perkenai ni. Istilah ini juga menjadi sebab kita memakai sebagai hujah kenapa kita mengajak manusia kembali kepada sunnah Nabi, dan kenapa kita melarang manusia daripada melakukan bid'ah. Walaupun bahasa kita kata sekecil-kecil bid'ah, sebenarnya tidak pernah wujud bid'ah kecil, bid'ah besar, tapi orang kata pakai bahasa ajalah. Ada orang pakai bahasa macam tu. Apa bahasanya Imam Bukhari pakai? Antum tengok. Kata Al-Imam Al-Bukhari, فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. Ini yang Imam Bukhari beri terjemahan kepada makna sempurna dan kepada makna kurang. Apa dia kata Imam Bukhari? Fa'idha taraka syai'an minal kamali. Apabila kita kata, apabila kita meninggalkan, apabila ditinggalkan sesuatu daripada yang telah sempurna, apabila ditinggalkan sesuatu daripada yang telah sempurna, fahuwa naqisun, itulah makna kurang. Makna kurang ni bukan kita kurang beramal, tak. Kurang ni maksud dia apabila kita meninggalkan yang sempurna, kita tinggal benda yang sempurna, itulah makna kita kurang. Baik, kita bertanya ikhwatul iman, kebanyakan kita ini dari segi beramal kita melihat kepada kuantiti, betul? Betul. Orang buat kenduri kenara, dia buat kenduri kenara, dia buat tahlil, baca doa selamat, semua-semua. Kita tanya pada dia, apa ini semua? Dia kata, biasanya dia jawab, Pak Amir, dia kata nak bagi elok lah, nak bagi cantik, nak bagi sempurna, nak bagi macam tu lah. Kita katakan kepada dia, sebenarnya apabila kita meninggalkan sesuatu daripada apa yang telah sempurna, kita meninggalkan apa yang sempurna, itulah makna kurang. Kurang ni bila kita tinggal benda sempurna. Baik, dari segi kenduri kenara, yang sempurna apa dia? Yang sempurna itu Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam itu sempurna. Kenapa dia sempurna? Dia yang telah bagi pada kita petunjuk-petunjuk apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Sehingga kan antum tengok dalam hadis, ketika Nabi mengajak kita tentang laqinu mautakum la ilaha illallah, dalam hadis Imam Bukhari, tidak disebut Muhammadun Rasulullah. Kenapa? Kerana kalimah la ilaha illallah itu kalimatun kamilah, kalimah yang sempurna. Kalimah itu telah memasukkan Muhammadun Rasulullah. Pasal itu dikatakan talqin pada orang yang nak mati, bukan talqin itu pada orang baru masuk Islam, tidak. Di hari akhirat nanti dikatakan yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi min sya'irah. Akan dikeluarkan daripada neraka siapa yang masih hidup, dia sebut la ilaha illallah, walaupun dalam hati dia kalau ditimbang kebaikan-kebaikan itu hanyalah seberat gandum, biji gandum. Tapi kerana dia pernah menyebut la ilaha illallah masa dia hidup atas dunia, dia akan keluar. Adakah orang Islam hanya sebut la ilaha illallah saja? Tidak. Dia automatik dia akan sebut Muhammadun Rasulullah. Maka kalimah la ilaha illallah itu tidak menyebut Muhammad kerana dia kalimatun kamilah. Kalimah yang telah menyempurnakan maksud. Telah sempurna. Maka pada orang Islam yang nazak, cuma kita katakan la ilaha illallah, maka sempurnalah ucapan dia itu. Jadi Islam ini dia adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Allah dah sempurnakan dia.
dari segi kenuri kenara, dari segi buat itu buat ini, maka Allah telah melantik Nabi Muhammad untuk menunjuki. Maka bila kita buat kenuri, kita tidak ikut apa yang sempurna, sunnah itu sempurna. Bila kita tak ikut apa yang sempurna, maka itulah kekurangan. Salat, bolehkah kita kata Nabi Muhammad telah wafat, masih ada part-part tertentu dalam salat yang dia belum ajak dengan sempurna? Pakcik Syahar ingat kalau kita sebut lagu tu apa jadi pada kita? Lingkup bin Jahannam kita. Maka sehingga akan dikatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa? Kerana salat Nabi itu sempurna. Yang dikatakan korang ni apa dia? Apabila orang salat tidak mengikuti yang sempurna. Itulah makna korang. Itulah makna korang. Haji Nabi sempurna. Apabila dia buat haji, dia tidak ikut manasik cara Nabi. Maka dengan dia tidak ikut cara Nabi itu, maka itulah fahuwa naqisun. Itulah kekurangan. Maka tertarik dengan istilah yang Imam Al-Bukhari ini, ikhwatul iman, untuk bahasalah kata pemutihan. Walaupun yang cakap ni korang putih, tapi dia pemutihan. Dia nak buat pemutihan Pak Amin. Iaitu iza taraka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Saya harap antum boleh ingat kalimah ini. Kalau orang tanya kepada kita, awak hang ni sampai tak berdoa ramai-ramai lepas sembahyang? Kita jawab ke dia, Nabi tak buat. Banyak benda Nabi tak buat. Nabi bukan naik motor RX. Jadi ada beberapa benda kita nak jawab, dia tak boleh faham. Kita ambil kaedah ini. Kita kata, berkata Imam Bukhari, fa iza taraka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Apabila kita meninggalkan yang sempurna, fa iza taraka, apabila kita tinggalkan syai'an minal kamali, sesuatu juzuk daripada yang sempurna, fahuwa naqisun, dengan kita meninggalkan yang sempurna itu, maka itulah maksudnya kurang. Jadi kalau saya bagi satu soalan, cepu emas, orang turun pergi Mekah, baca Yasin sebagai upacara yang telah berjalan begitu lama dengan azan. Berdasarkan kaedah ini, itu sempurnakah? Itu kurang. Itulah kurang sempurna. Tapi kalau kita tanya kat dia, dia kata tak buatlah sempurna. Kita kata tak buatlah sempurna. Pada dia tak buatlah tak sempurna. Tak, kita kata tak buatlah sempurna. Kenapa? Dengan tak buat, kita telah mengambil yang sempurna. Kita telah sandarkan amal kita ini kepada yang sempurna. Maka kerana itu, ayat ini Imam Malik pegang sebagai hujah yang cukup kuat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pasal itu dalam hadis Bukhari juga berkenaan dengan ayat ini, Umar Al-Khattab bertemu dengan seorang Yahudi yang menyatakan, kalaulah ayat ini turun kepada agama kami, kami jadikan sebagai hari raya. Kami jadikan dia sebagai hari Aid, hari raya. Mendengar perkataan itu, Umar kata, aku lebih tahu tentang ayat itu. Di mana turunnya, hari apa turunnya. Aku tahu ayat itu turun di bumi Arafah. Ayat itu turun pada pagi hari Jumaat di bumi Arafah. Ayat ini telah menolak Islam daripada tidak sempurna kepada sempurna. Subhanallah. Maka Imam Malik dengan berani menyatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan hasanatan. Tengok, bid'atan hasanatan. Lepas tu yarahu man ibtada'a fil islami bid'atan, sesiapa yang melakukan dalam Islam ini satu bid'ah, kemudian yarahu hasanatan, dia menilai bid'ah itu sebagai baik, hasanah. Kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dengan dia pandang benda tak sempurna itu baik, dia telah menuduh Muhammad pengkhianat dalam agama ini. Menuduh Muhammad pengkhianat dengan fi'li, dengan perbuatan, bukan dengan lisan, mengeluarkan orang daripada iman pada kufur. Kenapa?
Dia telah menganggap yang tak sempurna sebagai sempurna, yang sempurna sebagai tak sempurna, sehingga dia kena menyempurnakan. Subhanallah. Nah, kerana itu ikhwatul iman, kita nak bagi orang faham benda itu, kita kena faham dulu makna sempurna dan makna kurang. Dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Asqalani, dia memberi sedikit huraian apa makna kurang. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, kurang ni ada dua jenis. Satu kurang yang sangat dicela, satu kekurangan yang tidak dicela. Kurang hajak tu memang dicela lah. Tu memang dicela sangat. Maksud kurang yang dicela ni, kurang apa? Berlaku kekurangan agama pada diri dia kerana, kata Ibnu Hajar, kerana ikhtiar dia. Berlaku, kita kata, kekurangan itu kerana ikhtiar dia. Sebagai contoh, Ibnu Hajar Asqalani, dia menyatakan kurang pasal apa? Pasal dia kurang mengamalkan kewajipan-kewajipan dan bebanan-bebanan yang agama letak atas diri dia. Dia yang tak mau amal, sedangkan dia tahu kena amal. Apabila dia tidak amal, maka amal dia jadi kurang. Bila amal dia jadi kurang, iman dia menurun. Maka ini dipanggil dia yang ikhtiar supaya amal dia jadi kurang. Ini sangat dicela. Dia yang melarikan diri dia daripada menuntut ilmu kerana dia tak tahu, sedangkan pada hari itu, pada masa itu, pada time tu, dia ada kelapangan. Dia boleh mendengar. Orang kata dia tekan internet ni Pak Amir, dia boleh tekan tengok lagu 80-an dalam internet. Dia tahu nak pergi selongkang macam mana. Masa dia duduk tekan Hindustan tu, tepi-tepi tu keluar muka ustaz-ustaz ceramah. Dia kata forget it. Ketepikan saja. Ini semua tak penting. Dia duduk pergi tekan benda-benda lain. Kadang-kadang internet ni, benda baik itu dia main sendiri. Juga benda buruk dia main sendiri. Bukan kita yang layak dia, dia yang layak kita. Dia main kat kita. Dia tak tekan. Dia kata ni ceramah aja, bila-bila boleh dengar. Menyebabkan rendahlah pengetahuan agama dia. Apabila mai satu masa dia nak beramal, dia tidak boleh beramal mengikut ilmu, dia beramal mengikut kebiasaan. Maka kuranglah dia. Maka kurang seperti ini sangat dicela, dikutuk, dan agama sangat mencela dengan celaannya sangat keras. Tetapi kekurangan bahagian kedua tidak dicela. Mungkin pasal orang kata dia duk belajar, sampailah berumur lama, dia tak jumpa lagi bab yang bersesuaian dengan sebenarnya tu. Dia tak jumpa. Macam dia duk mengaji satu kitab. Tapi masalah dia mengaji dengan guru, yang guru tu pun tak pernah tahu sunnah, tak pernah tahu apa. Dan dia ni pun tak ada kemampuan nak keluar daripada, kita kata, kawasan itu. Area tu dia nak keluar tak boleh. Dia pun tak reti nak keluar, tak tahu nak keluar. Dia mengaji sampailah dia mati. Maka berlakulah kekurangan. Kenapa? Kerana tidak banyak amal-amal dia sama dengan sunnah. Kekurangannya macam ni tidak dicela. Kenapa? Kerana kewajipan itu tak sampai pada dia. Macam kanak-kanak, budak-budak ni, mati orang tua, mati budak-budak. Kalau ditimbang amal soleh, budak-budak mana ada amal soleh? Orang tua lah banyak amal soleh, tapi budak-budak tidak dicela. Kenapa? Kerana kewajipan itu, bebanan itu belum sampai kepada dia. Macam orang bukan Islam, dia tidak dicela sebab mungkin Islam tidak sampai pada dia. Orang asli, orang yang betul-betul asli ni, duduk dalam hutan, tak sampai, maka dia tidak dicela. Tetapi dicela orang-orang yang telah sampai pada dia kebenaran, dan dia tahu yang mana afdal, yang mana tidak afdal. Dia meninggalkan yang afdal dan tidak mengikut, dia meninggalkan yang afdal dan buat yang tidak afdal, maka dia sangat dicela. Kenapa? Kerana makna kurang tadi, idza taraka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Apabila kita meninggalkan yang sempurna, itulah makna dia kekurangan. Jadi ikhwan, daripada Imam Bukhari punya istilah ni, kita boleh tempek dalam macam-macam tajuk. Bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab kenuri kenara, bab amal ma'ruf nahi munkar, bab aqiqah, bab itu, bab ini, semua memandang tidak sempurna.
Jadi saya ada satu pengalaman ikhwan. Saya pergi semayang, kebetulan yang jadi imam itu saya tengok orang-orang yang kerap mengaji sunnah. Jadi bila dia jadi imam, saya pun seronok lah. Di satu masjid saya tengok dia jadi imam. Oh, alhamdulillah. Semayang, habis semayang semua, dia berzikir macam tak mengaji sunnah. Ilahana ya Rabbana subhanallah 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 subhanallah. Habis tu dia pun baca doa. Membaca selawat. Selawat yang dia baca tu pula selawat yang kita duk bagi tahu dalam kuliah kita, Nabi tak baca. Dia baca doa deras, dia sapu muka semua habis. Saya rasa macam nak tanya kan. Tapi siapalah kita, orang biasa saja. Kita tak layak menilai orang. Tapi teringin nak tanya, adakah selama ni dia belajar, ima dia tidak percaya, dia tidak yakin yang kita sampaikan itu sunnah Nabi, ataupun dia percaya, ataupun dia menghadapi suatu halangan yang melibatkan nyawa dan kehidupan dia sehingga dia tidak boleh menegakkan sunnah, atau apa sebenarnya yang sedang melanda hidup dia. Sedangkan bila satu orang tahu sifat salat Nabi dengan A sampai Z, dia tahu macam mana Nabi salat, macam kita tahu, tiba-tiba kita tidak salat seperti itu, kita nak menjaga orang di belakang, maka ketika kita menjaga orang di belakang, orang merasa puas semayang dengan kita, agama menghukum kita semayang dengan tidak sempurna. Kenapa? Kita meninggalkan minal kamali, apa yang telah sempurna. Jadi betul lah kata Imam Syafi'i. Apa dia kata Imam Syafi'i? Dia kata ajma'as sahabah wa tabi'in, telah pun ijma' para sahabat dan para tabi'in, man istabana lahu sunnah, pada sesiapa yang telah nyata baginya sesuatu sunnah Nabi, la yada'a liqaulin ahadin, pada saat itu dia tidak boleh meninggalkan sunnah kerana nak meraihkan perkataan satu-satu orang. Tak boleh, kata dia. Ini telah menjadi ijma' kita beragama, dari sahabat sampailah kepada tabi'in. Imam Ibn Hajar kata ada di kalangan sahabat Nabi yang mati tidak sempat dengan kefarduan yang lain. Ada yang mati sebelum Kaabah, kiblat ditukar daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Mereka mati 16 bulan ke 18 bulan ke, mereka semayang ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba tengah semayang ada berita datang, Allah suruh ubah, turun suratul Baqarah, suruh ubah. Tengah semayang Nabi ubah arah kiblat daripada Aqsa kepada Mekah. Maka sahabat bertanya, bagaimana kawan-kawan kita yang mati sebelum dia bertemu dengan kewajiban ini? Maka turunlah ayat tentang Allah menyatakan tentang innallaha la yudhi'u imanakum, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan keimanan kamu. Ini orang yang sangat dipuji, walaupun dia tak bertemu dengan sunnah Nabi, tetapi dia tenang, dia damai, dia menyatakan kalau aku tahu sunnah, aku akan amal seperti sunnah. Tiba-tiba dia mati dan dia tak tahu sunnah, dia dianggap sempurna. Tapi orang yang tahu sunnah, tidak beramal dengan sunnah, dan dia memberi ribu-ribu alasan, belum tentu alasan itu diterima di hadapan Allah. Dia akan bersilap besar. Jadi kita kena ingat kaedah ini. Idza taraka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Apabila kita meninggalkan sesuatu daripada yang sempurna, itulah makna dia kekurangan. Bila kita semayang pakai usalli dengan semayang tak pakai usalli, yang mana sempurna? Yang mana puas? Yang mana lega? Yang mana orang semayang belakang kita, aku lega semayang, dia tak tinggal semua, dari sunat, dari semua dia buat, dengan bid'ah semua dia buat, aku lega, puas hati semayang belakang dia. Itulah yang tidak sempurna. Karena itu imam-imam kita selalu menyatakan di akhir hidup mereka, kalau ada yang kami bercakap tidak bersesuaian dengan sunnah di sisi para ahlul hadis, kami tarik balik cakap kami masa kami hidup dan kami mati. Nah, ini kita kena ambil tahu ikhwatul iman.
Baik ikhwan, kita punya tajuk muka surat jilid 2 muka surat 92. Kita masuk bab tentang salat sunat zuhur. Salat sunat zuhur. Kita kena tahu Imam Nawawi menulis Riyadhus Salihin tak sama macam dia tulis Majmu', tak sama macam dia tulis syarah kepada Sahih Muslim, tak sama. Dalam Riyadhus Salihin, walaupun hadis-hadis dia banyak bab fiqh, tetapi dia tak maksud nak menghuraikan fiqh. Fiqh dia hurai dalam Majmu'. Di sini dia lebih nak membawa tentang fadail. Pasal itu bab ni semua duduk di bawah kitab fadail, kelebihan. Untuk merangsangkan kita jangan tinggal sesuatu yang telah kita tahu daripada Nabi. Jangan tinggal. Sangat-sangat jangan tinggal. Kena buat. Tetapi mestilah rangsangan itu datang daripada riwayat-riwayat yang sahih. Ini dia nak cerita kepada kita tentang sembahyang sunat zuhur itu sabit daripada Nabi. Imma qabliyah, imma ba'diyah, sabit daripada Nabi. Imma kita buat zuhur, qabliyah zuhur 2 rakaat, imma kita buat qabliyah zuhur 4 rakaat, imma kita buat ba'diyah zuhur 2 rakaat, imma kita buat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Benda ini ada sabit di dalam hadis. Tetapi yang masyhurnya ialah qabliyah zuhur ini imma 2, imma 4. Ba'diyah zuhur 2. Jadi berkaitan dengan rawatib zuhur ini ada 6 rakaat. Tetapi ada juga riwayat menceritakan kepada kita qabliyah zuhur juga dibuat 4 rakaat. Benda ni ada sabit. Mari kita tengok dia punya hadis-hadis supaya dia masuk dalam hati kita, kita nak buat pasal benda itu ada sabit daripada Nabi. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma katanya, aku sembahyang 2 rakaat sebelum solat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar kata, Ibn Umar ni ikhwan, di antara Ibn Umar dengan Nabi ni ipak lah. Ibn Umar ipak si Nabi kahwin dengan Hafsah kan. Hafsah tu kak dia kan. Kak dia Ibn Umar adik. Dua-dua tu anak Umar Al-Khattab. Jadi Umar ni merangkap pak mentua Nabi, merangkap sahabat Nabi. Oh, ni satu sunnah yang kita belum buat lagi. Kita jarang buat. Kita patut kena macam tu kan. Merangkap kawan, merangkap pak mentua. Kira jalan pun boleh kongsi rokok, jalan gitu ya. Kira kalau boleh buat lagu ni best. Baik, dia kata sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri yang sembahyang belakang Nabi. Aku sendiri yang sembahyang belakang Nabi. Dan Ibnu Umar ni dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata hamba yang salih di atas muka bumi. Ibnu Umar. Hamba yang salih di atas muka bumi, Nabi kata Ibnu Umar. Bukan pasal kroni, tidak. Pasal dia ipak Nabi bela dah. Memang begitu. Dan dia di antara kita kata Abdul yang terkenal dengan kewarakan dan faqih. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini nama-nama Abdullah ni yang terkenal, mereka ini kibarus sahabah, sahabat-sahabat wing kanan. Dia pun hebat punya orang. Oh subhanallah. Subhanallah ikhwan. Dia kata sallaitu ma'a Rasulillah. Aku sembahyang belakang Nabi raka'ataini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum fardu zuhur, bermakna qabliyah zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan aku sembahyang 2 rakaat lepas daripada sembahyang fardu zuhur, yakni ba'diyah zuhur. Maka dengan adanya hadis ini kita faham qabliyah zuhur boleh buat 2 rakaat, ba'diyah zuhur boleh buat 2 rakaat. Hadis ni dia nak bagi tahu yang tu. Itu sabit dengan hadis ni. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri, rawahul Bukhari.
dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Ini Aisyah punya cerita pula. Aisyah kata Nabi ni tak pernah tinggal 4 rakaat qabla zuhur. Apa hadis ni nak beritahu? Hadis ni nak beritahu kata qabla zuhur boleh buat 4 rakaat. Tadi 2. Artinya qabla sembahyang sunat ni habis rendah 2 rakaat dah. Boleh tambah jadi 4 rakaat. Jadi siapa suka boleh buat 2 rakaat, siapa nak tambah lagi tambah 2. Macam mana dia tambah? 2 rakaat bagi salam, bangkit pula buat 2 rakaat bagi salam. Ada hadis daripada Abi Ayyub Al-Ansari menceritakan bahawa Nabi sembahyang qabla zuhur 4 rakaat dengan 1 salam. 4 rakaat dengan 1 salam. Para ulama hadis kata hadis Abi Ayyub Al-Ansari ini hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif yang kita tidak sepatutnya ambil dia sebagai hujah. Hadis ini telah didhaifkan oleh Syekh Nasaruddin Al-Albani dalam himpunan Ad-Dhaifah, dalam himpunan hadis-hadis yang dhaif. Jadi yang jelasnya yang tidak diperselisihkan oleh para ulama 2 rakaat bagi salam, bangkit pula buat 2 rakaat bagi salam, nama dia sembahyang sunat qabliyah zuhur. Satu orang dia nak buat 2, lepas tu dia nak relax, tak apa, memang ada riwayat daripada Ibnu Umar. Dia nak tambah amal soleh dia lagi 2, silakan, memang ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Selagi ada riwayat, kita tak akan kata apa-apa. Kita kata apa? Orang putih kata move. Betul tak Cik Nah? Move maksud dia jalan be. Be. Jalan be. Kita tak kata apa. Baik. Oh, carry on eh? Oh, bukan move. Oh, silap. Tak apa. Saya tarik balik Carry on. Proceed. Proceed bukan jendalu kah? Itu apa dia? Parasit. Oh, parasit. Ini proceed. Jalan. Okey. Cuma ada satu riwayat. Ada satu riwayat menceritakan sahabat melihat Nabi tidak sembahyang rawatib, baik qabliyah, baik ba'diyah. Sahabat tidak melihat Nabi sembahyang qabliyah dan Nabi sembahyang ba'diyah. Masa bila? Kata dia masa Nabi musafir. Masa Nabi musafir, sembahyang wajib dia jamak dan qasarkan. Bila dalam perjalanan Nabi jamak dan qasarkan. Bila Nabi sampai ke tempat tu, Nabi qasarkan tanpa jamak. Ini ada riwayat daripada para sahabat. Tetapi sebahagian para ulama kata tidak menghalang kita untuk buat qabliyah dan ba'diyah kalau kita rasa nak buat. Tetapi yang lebih menepati cara Nabi itu tak buat, pasal Nabi tidak buat. Tetapi para ulama kata Nabi tak buat tu pasal nak tunjuk kata tak buat pun boleh. Bukan Nabi tak buat itu untuk menyatakan tak buat lebih baik. Ini versi depa pandang ni tidak sama. Jadi bersesuaian dengan salat safar, kita nak kejar masa, kita nak cepat, tak buat itu lebih jelas. Itu ada riwayat dia. Wa anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an summa yakhruju fayusalli bin nasi. Pakcik Syahar baru ni pergi kelas bahasa Arab. 2 hari Pakcik Syahar pergi. Jadi saya nak tanya lah, yakhruju ni PL apa? Apa? Jadi dia bukan hadis Arab ni PL lah. Bahasa Arab ni. Bahasa Quran. Ni summa yakhruju. Ni PL apa? PL mudhari'. Pasal ada ya tu nama ya mudhara'ah. Bermakna telah benda itu sedang berlaku. Kalau madi kharaja. Kharaja madi, yakhruju jadi mudhari'. Sajalah pasal Pakcik Syahar pergi 2 hari saya tak pergi. Katanya. Baik. Dia kata summa yakhruju fayusalli bin nasi summa yadkhulu fayusalli raka'atain.
wa kana yusalli bin nasi al-maghrib summa yadkhulu fa yusalli raka'atain wa yusalli bin nasi al-isya wa yadkhulu baiti fa yusalli raka'atain. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah juga hadis ni radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat sunat 4 rakaat. Nak ingat tak lagi kita baca hadis pasal Aisyah dalam Sahih Fiqh Sunnah tu? Kan? Iaitu Abdullah bin Amru bin Al-As, dia bagi fatwa ke orang. Dia kata kalau perempuan mandi wajib kena buka rambut dia semua, kena kecil-kecil kan. Ingat tak lagi Aisyah kata apa kat dia? Aisyah kata bagi botak terus lah, senang. Bagi botak terus senang. Suruh bini hang cukup kepala bagi botak terus. Yang Nabi dalam hadis Imam Muslim kata, perempuan kalau mandi wajib, cukup dia sanggui rambut dia, dia jurus saja ayak ke atas. Tak perlu ayak tu sampai nak pastikan kena tempurung kepala. Nak bagi kena, cukup bagi botak tentu dah kena. Ya. Fik Aisyah ni, jangan habaq ke orang lah kan, kita sajalah. Pekah Aisyah ni, terus pergi mana-mana. No, kita pergi kursus kahwin ni. Kita pergi kursus kahwin, dalam program kursus kahwin, ustaznya ajak budak-budak ni nak bagi apa? Sijil lah tu kan. Dia punya cerita mandi wajib ni sampai budak perempuan tutup muka. Orang utara kata punya detail. Kan saya punya duk dengar, kita masa tu tak menikah lagi. Hak perempuan duk tutup mata, hak jantan duk jegih. Orang kata ustaz ni detail, tak ada tersembunyi. Dia cerita punya terang. Yang tu nama dia cerita kepala otak dia. Satu qadi saya lalu semayang, saya kenal dia qadi. Dia buat kuliah. Dia kata perempuan kalau mandi wajib, selagi tak duduk tak sah mandi wajib dia. Dia bila mandi wajib mesti ada, sebelum dia sudah mandi wajib dia duduk. Bila dia duduk dia kena basuh, baru sah mandi wajib dia. Sama juga dengan orang jantan, kena duduk basuh pungkok baru ayak masuk dalam pungkok. Kalau Aisyah ada, Aisyah dia kata potong pungkok-pungkok tu. Tengok Aisyah punya fiqh. Orang hari ni kalau dengar jadi, dia kata apa ni, biar betul, dia tak boleh percaya. Pasal apa dia tak boleh percaya? Pasal dia tak pernah dengar apa itu hadis. Dia tak pernah membaca. Dia tak pernah tahu. Kalau yang ajak dia tu tak pernah tahu hadis, yang kena mengajak tu macam mana? Yang duk belajar tu lagi tak tahu apa. Lagi tak tahu apa. Pasal itu sampai bagi menimayan ambil getah joloklah pungkok. Pasal apa? Nak berkelak najis, nak bagi ayak rata seluruh badan. Itu dia. Aisyah kata cukup rambut bagi botak, senang. Tentu dah ayak kena kepala. Ini Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi biasa sembahyang sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur di rumah. Orang bang Nabi buat qabliyah zuhur 4 rakaat di rumah. Kemudian Nabi mengimamkan sembahyang. Selepas itu Nabi pulang dan mengerjakan sembahyang sunat 2 rakaat di rumah. Nabi buat 4 qabliyah di rumah, Nabi pergi sembahyang, lepas tu Nabi balik, Nabi buat 2 rakaat ba'diyah zuhur, kata Aisyah. Nabi biasa mengimamkan solat maghrib. Kemudian Nabi pulang dan mengerjakan solat sunat 2 rakaat di rumah. Nabi biasa mengimamkan solat isyak, kemudian Nabi pulang dan mengerjakan solat sunat 2 rakaat di rumah. Ini cerita tentang qabliyah dan ba'diyah yang wujud rawatib dalam semua sembahyang. Aisyah cerita lengkap terus. 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nabi keluar sembahyang maghrib. Masa Nabi keluar sembahyang maghrib, Aisyah kata Nabi tak buat sembahyang apa. Nabi balik daripada sembahyang maghrib, Nabi buat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Orang bang Isya pula daripada rumah terus Nabi masuk masjid, Nabi tak sembahyang 2 rakaat apa.
Balik daripada sembahyang fardu maghrib sampai rumah, Nabi sembahyang 2 rakaat ba'diyah Isyak tadi ni. Maghrib pun Nabi buat 2, Isyak pun Nabi buat 2. Ini hadis riwayat daripada Imam Muslim. Maka hadis ni nak beritahu kepada kita, solat zuhur, solat sunat zuhur qabliyah ni boleh buat 4 rakaat. Nawawi nak ambil itu sebagai dalil dia. Lagi pula satu hadis dia mai, wa an ummi Habibah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha haramahu Allahu 'ala an-nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Ini pula daripada Ummu Habibah, daripada Ummu Habibah. Kita tahu no, Ummu Habibah ni anak siapa? Abu Sufyan. Dia anak Abu Sufyan. Maka sekarang ni pula siapa pula jatuh ipak Nabi? Muawiyah. Muawiyah jatuh abang dia, kan? Ummu Habibah ni Muawiyah dengan Abu Sufyan, Muawiyah dengan Muawiyah dengan Ummu Habibah, dua beradik kan, anak kepada Abu Sufyan. Mak kepada Muawiyah ni ada kena pula dengan isteri Nabi yang nama Maimunah. Dia punya jalan nak pergi. Jadi mak kepada Muawiyah ni, mak kepada Ummu Habibah ni dengan isteri Nabi nama Maimunah, jatuh mak menakan. Jatuh mak menakan dengan belah isteri Nabi. Jadi orang kata tak pikut lain. Nama sebenar dia Ramlah. Ramlah. Oh, Ramlah, Ram tu nama betul lah. Ram tu nama pak dia lah. Dia tu bagus nama Ramlah. Kalau lelaki kita panggil Ramli. Yang baca tak bunyi langsung tu Ramli lah tu. Ada Ramli lah yang baca tak bunyi langsung. Maikat Sudin bunyi juga Arab. Maikat Aziz bunyi syair. Maikat Ramli tak bunyi langsung. Kira adalah juga kena mengena dengan sunnah tu. Jadi Ummu Habibah, dia di antara isteri Nabi yang masa dia nak mati, dia panggil semua madu-madu dia. Dia cakap sikit. Dia kata, aku buat salah apa kat hampa semua, aku minta maaf, aku terima kasih di atas apa yang hampa dah tolong aku semua. Aku minta maaf lah kalau dengan Nabi kahwin dengan aku bagi sakit hati-hati hampa semua, aku minta maaf. Semua madu-madu termasuk Aisyah kata, kami redha dengan hang dunia sampai akhirat. Allah turun ayat Al-Quran. Allah turun ayat Al-Quran cerita tentang perkahwinan Nabi ni dengan Ummu Habibah. Dan Allah menyatakan kahwin Nabi dengan Ummu Habibah ni, asallahu ayyaj'ala lakum baina adaitum al-mawaddah. Allah kata mudah-mudahan Allah menjadikan orang-orang yang selama ni musuh dengan kamu kahwin dengan Ummu Habibah menjadi mawaddah, lembut hati, berkasih sayang. Kata Imam Qurtubi, kerana Nabi kahwin dengan Ummu Habibah, musuh Nabi Abu Sufyan ni dia jadi kendok dengan Nabi. Rupanya kahwin mereka ni ada pihak nak dapat hidayah Tuhan. Oh, dia tak macam kahwin kita. Kita kahwin kita ni nak jadi ghaflah. Lagi pak mentua tersentap, lagi mak mentua tersentap, kan? Ni yang saya daripada Singapura telefon, bini dia dalam nilah wiladah ni, bersalin baru sebulan. Mak jantan ni kata dekat jantan ni, aku mula ni juga hang cerai. Bini hang tak galu keluar pada rumah. Dia telefon, macam mana ustaz? Saya kata, sahabat kata apa kat bini? Dia kata besok ni hang nanti jadi seorang-seorang lah hidup. Pasal apa aku pun dekat nak cerai hang dah. Saya kata yang tu tak jatuh talak, yang tu baru cita-cita. Macam kita azam keluar 3 hari, cita-cita. Tak keluar lagi, cita-cita. Kan? Itu cita-cita. Talak ni dia kena satu kalimah yang jelas. Dia tak boleh double meaning. Macam satu suami kata dekat bini dia, hang balik rumah pak hang. Balik rumah pak, dia tak jatuh talak.
Pasal apa? Banyak makna. Yang kata jatuh talak ni satu kalimah yang orang lain tak boleh faham. Malaikat talak. Dia kata aku talak hang satu. Takkan nak faham balik kampung. Oh, laki aku suruh balik kampung. Tak. Aku bagi hang talak satu. Bermakna dia talak ah. Tak boleh faham benda lain. Tak boleh faham makan kenduri, tak boleh faham beli gula. Tak boleh. Orang kampung semua pakat dengar talak dah dia kata laki saya suruh beli gula. Pelik hamba tu. Tak, talak. Cerai. Ambilkan baju hang. Dia kata kat lelaki dia, abang nak makan kenduri boleh tak? Aku ingat hang bukan kata makan kenduri, hang ambil baju-baju terus keluar. Pun tak boleh kata jatuh talak sebab itu mungkin halau. Lepas 3-4 hari dia rindu, dia tulis pula mesej dia, baliklah, tak ada siapa nak basuh baju abang. Maka talak dia kena jelas. Ima dalam bahasa kita guna apa kalimah yang orang faham kalimah tu maksud dia talak, cerai. Itu semua kalimah-kalimah yang tak ada double meaning. Maksud dia satu je, one way je. Baru jatuh talak. Dia kata kalau kira jatuh boleh tak Ustaz? Lah, orang nak kira bagi tak jatuh. Yang nak kira bagi jatuh pasal apa? Dia kata saya ada 5 Ustaz. Ni bini, yang ni mak. Saya kata sahabat, dengar cakap Ustaz ni orang tua. Dengar. Esok pagi tidur Ustaz, besok pagi start motor, pusing satu Singapura, tengoklah mana-mana rumah kosong, sewa Ustaz 5 bilik. Belajar dengan ni Abang Kasim Selamat kita, bawa rumah pun dia pergi sewa. Pasal apa? Pasal rumah tangga punya pasal. Sayang tak dekat bini? Sayang. Bini sayang tak dekat hang? Sayang. Anak yang keluar tu anak siapa? Anak hang kan? Ya. Mak kata apa? Itu mak punya pasal, derhaka, marah-marah mak tak mau. Ambil baju, pergi sewa lah. Wa ima bilik Ustaz. Sewa, jangan bagi bini kita kena histeria. Ni nak pantang ni. Duduk elok-elok, ada masa ziarah mak, tak ada masa tak pada ziarah. Jaga amanah Tuhan ni elok-elok. Kecuali bini kita curang, tinggal dah. Tak curang jangan tinggal, tambah tak apa. Tinggal jangan. Saya tak berani tengok belah sini. Tak apa, balik pada apa yang kita baca tu. Baik. Nak merepek dah tu. Baik. Jadi daripada Ummah Habibah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sentiasa mengerjakan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, nescaya Allah mengharamkan dirinya dari api neraka. Hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Kata dia hadis ini hadisnya hasan sahih. Bermakna daripada hadis ni pula kita jumpa lagi satu cara buat sembahyang qabliyah dan ba'diyah zuhur, iaitu qabliyah zuhur boleh buat 4, ba'diyah zuhur pun boleh buat 4 juga. Cara dia sama, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bangkit bagi salam. Cumanya hadis ni orang panggil sahih li ghairihi. Maksud dia apa? Dia menjadi sahih bukan kerana diri dia, kerana bantuan hadis-hadis lain. Menyebabkan sebahagian para ulama tidak beramal, tapi tidak menolak kata tak boleh buat 4 rakaat ba'da zuhur. Siapa rasa nak buat, dia boleh buat. Tetapi kalau kita buat carta, kita susun, ulama tetap menyusun 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Dia tetap pakai kalimah 2 walaupun ada hadis ni. Jadi siapa nak pakai hadis ni, dia boleh pakai. Kerana hadis ni dia nak sampai martabat sahih tu, dia pakai jalur tu, dia pakai jalur ni, dia pakai, akhirnya tertolaklah dia menjadi hadis yang sahih. Ini cerita dia. Bermakna siapa nak buat 4, dia boleh buat 4. Siapa nak buat 2, dia boleh buat 2. Begitu. Jadi setakat ni ikhwatul iman, setakat ni kita baca, artinya sembahyang sunat zuhur ni ada 3 jenis. Ada 3 cara kita buat dia. Ada 3 cara kita buat dia. 1, 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. 2, 4 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Ketiga, 4 rakaat ba'diyah qabliyah,
4 rakaat ba'diyah. Jadi ada 3 cara kita melaksanakan sembahyang sunat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Baik, kita tengok lagi satu hadis. Wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla zuhri wa qala innaha sa'atun وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يسعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu bahawa sanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat 4 rakaat setelah matahari tergelincang sebelum beliau mengerjakan solat zuhur. Ini pula hadis dia nak cerita qabliyah zuhur, time kita buat tu masa bila? Sebelum azan boleh buat. Pasal masuk qabliyah zuhur matahari tergelincang walaupun orang tak azan. Kalau kita pakai jam kan, kita pakai jam lah ni 1 suku 1.10 orang azan kan, okay. 1.10 kita bangkit tengok 1.10 jam kita betul, bateri semua betul, memang kita percaya jam kita betul 1.10 dah masuk dah zuhur tapi tak dengar masjid azan. Kita boleh sembahyang sunat qabliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Tengah-tengah kita sembahyang baru orang bang, tak ada hal. Sebab hadis ni nak bagi tahu apa dia, masuknya 4 rakaat Nabi buat tazulu syams, bila matahari menunjukkan masuknya waktu zuhur. Jadi kalau orang belum azan lagi, kita boleh tak buat? Buat. Tapi biasalah pastikan matahari tergelincang. Daripada waktu duha, orang panggil apa, istawa, waktu rembang. Lepas waktu rembang tu waktu gelincang matahari ya. Matahari tu dah tak duduk tengah-tengah dah, dia dah condong sikit dah. Orang panggil, bahasa orang tua-tua, tergelincang. Dan benda kalau duduk atas line dia keluar sikit tu, dia tergelincang tu. Bahasa kita, dia tak duduk betul-betul, sikit miring dia nak turun ke sebelah barat. Maknanya zuhur dah masuk. Bila zuhur dah masuk, tergelincang matahari, qabliyah zuhur dah boleh mula dah, walaupun orang tak bang lagi. Kita pun Allahu Akbar, tiba-tiba dengar masjid bang, Allahu Akbar, teruskan sembahyang qabliyah zuhur bagi habis dia bang, buat lagi 2 rakaat, dianggap qabliyah zuhur kita 4 rakaat. Tapi kalau kita buat lagu tu pun pelik pula lah, dia tak sabar tunggu orang bang tak sabar langsung, apa ni, kira nak sunnah saja, sabarlah sikit dia marah kita. Tapi kalau nak buat tidak ada hal. Ini kana yusalli arba'an, adalah Nabi sembahyang 4 rakaat ba'da, lepas antazula syams, lepas matahari tu gelincir sedikit, qabla zuhri, sebelum dia sembahyang zuhur. Sebelum dia sembahyang fardu zuhur, dia buat dulu. Beliau bersabda, masa Nabi buat tu, pasal apa Nabi kata aku nak buat cepat-cepat ni? Pasal apa aku nak buat cepat-cepat ni? Pasal apa? Nabi cakap, Nabi kata sesungguhnya saat-saat seperti ini pintu-pintu langit sedang dibuka. Oleh kerana itu aku ingin agar amal kebaikan aku naik ke atas pada saat-saat yang seperti ini. Nabi kata tunggu apa lagi? Time matahari tergelincang tu Allah buka pintu langit. Tunggu apa lagi? Nabi kata sembahyang lah. Maka Nabi pun sembahyang. Nabi kata aku mau amal soleh aku diangkat ketika pintu langit terbuka. Jadi dengan ada hadis ni kita tahu 2 benda. Satu, masuknya waktu sembahyang qabliyah dan zuhur. Yang kedua, fadilat sembahyang qabliyah zuhur itu apa? Iaitu waktu amal kita diangkat dan telah menjadi benda baik, menjadi sunnah sebelum daripada orang iqamah, doa sangat makbul. Jadi bermakna baca doa lepas sembahyang sunnah ni, qabliyah ni, lebih afdal
lebih sunnah daripada baca doa lepas sembahyang fardu. Lebih afdal. Kita sembahyang sunat 2 rakaat, hak nama qabliyah ni, lepas tu baru orang nak kamat kan. Sembahyang sunat, lepas tu kita susuli dengan doa. Baca doa. Bainal azan wal iqamah da'watun mustajabah. Azan dan iqamah ada doa yang mustajab. Sebelum tu kita buat dulu sunat yang ada. Kalau ada sunat time tu. Macam qabliyah zuhur ni memang ada. Baca doa. Walhamdulillahirabbil alamin, baru iqamah. Itu jauh lebih baik menepati sunnah daripada imam bagi salam belah kanan belah kiri, wirid ramai-ramai, perderah doa ramai-ramai. Itu tidak sunnah. Sembang dengan Ustaz Nan baru ni. Ustaz Nan cerita pengalaman dia pergi sembahyang satu masjid. Habis-habis sembahyang dah qabliyah semua, tiba-tiba dengar bunyi loceng kering dalam masjid. Bila loceng tu bunyi, barulah Tok Bilal ambil mikrofon iqamah. Rupanya loceng tu loceng muslimat di belakang. Dia bila tekan bel tu, maksud dia semua dah selesai sembahyang sunat. Dia isyarat dia dengan loceng. Baru Tok Imam, baru Tok Bilal pergi qamat. Saya kata lagi satu bid'ah pula dah buat. Tak siapa nak kata sunnah? Mana boleh? Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, "Iza uqimatis salah, fala salata illa al-maktubah." Tu Nabi cakap tengah kawan duk sembahyang sunat. Nabi kata apabila iqamah dibuat, tidak ada sembahyang melainkan sembahyang yang diiqamah kerananya, sembahyang fardu. Satu orang duk sembahyang sunat, Allah, dia tak boleh bagi tahu kata Tok Bilal, aku sembahyang tak habis. Tak. Nabi kata kalau kamat habis sembahyang. Maka kebanyakan ulama hadis memilih, satu orang katalah kita mai zuhur kan, masuk masjid ataupun kita buat tahiyatul masjid. Allahu akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah dapat dah satu rakaat, ni rakaat kedua. Cara kita cakap lah kan, takkanlah Tok Bilal tu tak nampak. Tapi hak kamat, hak dia, bukan hak kita. Dia bangkit-bangkit, dia kamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka Nabi kata, fala salata, tidak ada sembahyang bila qamah telah berjalan. Maka apa jadi? Kawan tengah duk kiam ni, batalkan sembahyang dia, jalan masuk sah. Ini pandangan kebanyakan ulama. Kerana hadis yang sahih itu. Walaupun ada 2-3 ulama kata dah masuk satu rakaat, perhabis buanglah. Tetapi hadis menyatakan fala salata, maka tidak ada salat illal maktubah, melainkan salat yang fardu saja. Maka ini lebih jelas. Ini lebih jelas. Kenapa nak pergi boloceng? Bila kita boloceng, bermakna kita bagi orang semua sembahyang. Kalau orang semua dah sembahyang habis, hadis ni buat apa? Wujud hadis ni buat apa? Hadis ni kata bila kamu sembahyang sekerat, kamu kena batalkan sembahyang kamu, masuk dalam saf. Masuk dalam saf. Ulama hadis kata, katalah kita dapat satu rakaat, tiba-tiba dia kamat, rugi kita? Tak rugi. Kita buat 2 rakaat tadi kerana sunnah, kita tinggal dia pun kerana sunnah, kita dapat pahala. Tak ada rugi apa. Lama. Tak apa. Dia pun bagi lama. Pasal masjid besar mungkin lah. Tapi bila qamah berlaku, batal sembahyang kita. Kita kata dia nak bagi kita sembahyang, wallahu ta'ala alam. Pasal dia pun tak pernah bagi tahu pasal pak kita. Tak pernah lah kita pergi Mekah kan jumpa Tok Bilal. Tok Bilal kata lama ni pasal lagu ni tak biasa kan. Cuma kita boleh andai pada jauh. Orang banyak musafir situ, daripada hotel nak turun, dia bagi peluang orang nak berjalan. Memang lama, kat 20 minit, kadang-kadang kat setengah. Kita duduk tengok. Tu pun ada main lambat juga. Kan? Tu pun ada main lambat juga. Dia main juga lambat. Dia kata 20 minit, dia abang mana cukup? Tapi yang paling best sekali, kita ikut cara sunnah Nabi. Apa dia? Bila dah azan, orang dah sembahyang sunat, tu imam pun ada di situ, maka teruskan kepada iqamah. Kawannya sembahyang tak habis, dia tetap masuk dalam saf, dia akan dapat pahala
kerana sembahyang sunat dia buat itu pun sunnah, meninggalkan sembahyang sunat masuk saf setelah iqamah juga sunnah, dia tetap akan dapat pahala yang besar di sisi Allah. Kenapa? Kerana dia buat apa yang sempurna. Ambil takrif Bukhari tadi, dia tinggal sembahyang sunat kerana nak pi pada yang sempurna, maka bertambahlah iman dia, bertambahlah amal soleh dia. Kalau dia tinggal sempurna nak perhabis yang ni, maka kuranglah amal soleh dia. Begitu. Hadis ini adalah hadis yang hasan, riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Satu lagi, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza lam yusalli arba'an qabla zuhri sallahunna ba'daha, rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasan. Iaitu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kata Aisyah bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat sunat 4 rakaat sebelum salat zuhur, maka beliau mengerjakannya sesudah salat zuhur. Ini hadis hasan riwayat Tirmizi. Hadis ni pula nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu Nabi qada salat qabliyah zuhur lepas daripada sembahyang fardu zuhur. Apabila Nabi tak sempat, dalam hadis riwayat daripada Ummu Salamah, dia Ummu Salamah ni satu hari dia tengok Nabi sembahyang 2 rakaat selepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar dia tengok Nabi sembahyang 2 rakaat. Hadis ni juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, menceritakan Nabi sembahyang sunat 2 rakaat lepas sembahyang asar. Dia tanya dekat Nabi, dia tak boleh faham. Pasal dia pernah dengar Nabi kata lepas asar tu saya duduk sembahyang apa dah, kalau boleh. Bahkan lepas asar tu pula ada waktu yang dilarang sembahyang. Lagi 20 minit nak masuk maghrib, 15 minit, itu waktu yang betul-betul dibantah. Nak sembahyang mayat pun dibantah, semua dibantah. Dia tanya dekat Nabi, Nabi sembahyang apa? Nabi kata pada dia, Nabi kata, ya binta Abi Umayyah. Ini gelaran kepada Ummu Salamah. Sa'altani 'ani raka'ataini ba'da al-'asri. Hang tanya kat aku tentang 2 rakaat aku buat lepas asar. Fa innahu atani nasun min 'Abdil Qais. Tadi Nabi kata, ramai daripada suku Bani Abdul Qais tanya aku, duk sembang dengan aku, fasyaghaluni 'ani raka'ataini allatain ba'da zuhri fahma atani. Depa tu buat aku jadi sibuk sampai aku tak sempat nak buat sembayang sunat ba'diyah zuhur yang biasa aku buat. Ba'diyah zuhur yang biasa aku buat 2 rakaat tadi ni. Maka kata dia, lepas sembahyang fardu asar ni aku sembahyang balik 2 rakaat ba'diyah zuhur yang aku tak sempat sembahyang tadi. Hadis ni para ulama ambil untuk menyokong hadis yang kita baca riwayat At-Tirmizi ni daripada Aisyah, menunjukkan bahawa sembahyang ba'diyah ni kita boleh qada kalau kita tertinggal dia kerana uzur, kerana sibuk, ataupun kerana terlupa, ataupun kerana apa, kita boleh qada. Ima kita qada macam tertinggal qabliyah zuhur, kita buat ba'diyah zuhur, lepas tu kita boleh qada qabliyah zuhur. Ya. Boleh. Boleh. Pasal kita tak buat lagi qabliyah. Tapi kita buat sembahyang zuhur dululah, pasal dah kamat dah. Dah habis selesai semua. Bermakna dah habis selesai semua, kita dah masuk kawasan ba'diyah, betul tak? Buat ba'diyah. Itu masa dia. Lepas tu kita buat qada kepada qabliyah. Ada satu pandangan daripada Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin kata, dia kata kalau kita tertinggal macam tadi ni, kita mesti buat qada qabliyah dulu, baru kita boleh buat
ba'diyah. Kerana kata dia benda itu disokong oleh satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah. Nabi pernah tertinggal macam ni dan cara Nabi qada macam ni. Dia kata ada dalam Sunan Ibnu Majah. Syekh Nasiruddin Albani memberi pandangan baru. Kata Syekh Nasiruddin, adapun hadis yang Syekh Utsaimin maksudkan itu, hadis itu adalah hadis yang tersangat dhaif, maka tak perlu kita jadikan sebagai kita punya kita nak follow dia tu, tak perlu. Tapi kalau kata Syekh Utsaimin kata, kalau kita ikut akal qabliyah dengan ba'diyah, yang mana dulu? Kalau ikut akal dia punya susunan kan, tentulah qabliyah dulu kan. Jadi lepas daripada kita semayang zuhur, kita boleh qada qabliyah dan kita boleh buat ba'diyah, sebab masa ba'diyah tu masih panjang lagi. Dan kalaulah lepas-lepas tu terus kita buat ba'diyah, baru kita nak qada qabliyah, Syekh Nasruddin kata juga tidak menjadi apa-apa, sebab hadis yang bagi guide itu, hadis itu adalah hadis yang dhaif, riwayat daripada Ibnu Majah. Jadi qada ni silakan, bermakna wujud. Qada qabliyah, qada ba'diyah, ima qada qabliyah dalam waktu zuhur, ima qada ba'diyah zuhur dalam waktu asar, benda tu memang wujud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita katakan apa dia ikhwan, kita katakan hadis-hadis menceritakan yang Nabi tak qada balik adalah qabliyah ataupun ba'diyah yang Nabi lakukan ketika safar. Yang itu Nabi tidak qada, tak buat dan tak qada. Yang ni Nabi tak safar, Nabi duduk biasa-biasa, Nabi tertinggal kerana ada satu dua urusan, maka Nabi qada balik. Dan ulama hadis kata kepada kita, ikhwatul iman, kata mereka, ini di antara semayang-semayang sunat yang patut kita muhafazah dia, patut kita pelihara dia. Jadi kalau kita buat kita punya jadual 2 rakaat ataupun 4 rakaat qabla zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, macam manakah jadi apa lebih kurang tertinggal ke, kita boleh qada ima lepas sembahyang fardu zuhur. Kalau kita rasa tak ada nak tarik sampai keadaan itu menyebabkan kita qada balik lepas asar, silakan. Tapi jangan biasa dijadikan amalan, sebab Nabi qada ni bukan hari-hari. Jadi kalau kita hari-hari kerja qada, tak ada sunnah pula adalah. Baik, begitu. Ya, kita dianggap dah buat, kita tak payah qada. Pasal apa? Pasal berhentinya salat itu dihentikan oleh sunnah sendiri. Yang ni kita tak payah qada, dah dapat. Hatta katalah nak jadi kita punya kecewa tu, dah duduk tahiyat dah, at-tahiyat dengar qad qamati solah, Allah, kita kata waktu imam ni buta kan, tak nampak aku, tunggu saat pun. Kan? Kalau mazhab Syafi'i, dia suruh perhabis. Pasal apa? Selagi imam tak takbir, benda tu tak dianggap sembahyang lagi. Sembahyang ni bila imam takbir, maka kita boleh perhabis lagi. Tapi kalau ikut hadis tu, iza uqimati salah, bukan bila imam takbir, bila qamat itu berlaku. Kita pun dengan rela hati taat pada sunnah, bangkit, tak payah duk bagi assalamualaikum salam, tak payah, bangkit terus. Hadis iqamah itu telah menolak sembahyang yang kita sembahyang tu, terus kita masuk. Kita nak qada balik ke? Jawapan dia berdasarkan zahir hadis, tak payah qada. Kita dianggap telah buat kerana kita batal kerana sunnah. Dia main rasa tak apa seronok kan, nak qada apilah, qada. Tapi benda tu tak disebutlah dalam sunnah, nak qada. Solat hadiah pun tak ada orang buat juga, nak kata apa? Kan lagi tak ada, semua perut semua ni buat juga, nak kata apa? Tapi best kalau kita sembahyang lagu tu orang qamah, tak payah qada.
Itu telah termasuk kita melaksanakan perintah-perintah agama. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah lepas ni kita masuk bab tentang salat sunat asar pula. Sunat asar ni ada ke tak ada? Kita tengok. Orang duk buat sunat asar. Kita tengok insyaAllah. Lepas tu sembahyang subuh, qabla subuh, ya ada, kita dah baca dah. Tak main kot kata. Ada ni bab yang sebelah tu. Banyak hadis tentang sunat pajak. Sunat pajak. Boleh lepas sembahyang subuh tu qada. Buat kat rumah lah. Silakan. Tapi kita buat. Bahkan kita baca dalam hadis hari tu, katalah kita duduk di rumah bangkit lambat. Kan kita baca dah kan? Kita duduk di rumah bangkit lambat. Katalah bangkit 6.45. Tara pi pancok, keluar gosok gigi, dah main 6.55. Semayang qablah subuh 2 rakaat, baru semayang subuh. Kenapa Nabi kita jangan tinggal, lebih baik daripada dunia dan isinya. Allah. Qada boleh, nak qada pun boleh. Artinya bila kita qada pun kita tak tinggal lah. Lepas kita nak buat surat subuh dulu pun boleh, lepas tu kita qada, silakan. Kerana telah wujud qada sunat. Dan qada sunat tak boleh kias dengan qada wajib. Tengok, Nabi pernah qada. Tentunya aku duk suruh hang qada balik sembahyang lama-lama dah. Tak boleh. Dalam sembahyang wajib dia ada bab qada, satu bab saja. Apa dia? Bab istaiqadha minan naum. Jaga lambat. Kita memang orang sembahyang, bukan orang tinggal. Dengan sejuk, dengan hujan apa lebih kurang, jaga 7:30 dah habis dah subuh. Maka Nabi kata kita sembahyang di luar waktu tu dikira qada. Itulah qada yang Nabi maksudkan. Fal yusalli idza zakaraha. Kau sembahyang bila kau teringat. Lupa, tertinggal, tertidur. Ini 3 kes Nabi sebut. Ini saja wujud qada. Tinggal zaman muda-muda dengan sengaja, hak ni tidak ada qada dalam hadis. Hak ni wajib bertaubat dan disusuli dengan amal-amal soleh dan banyakkan buat benda-benda baik dan minta ampun kepada Allah. Itu saja. Boleh nah? Wallahu a'lam. Ya, Pak Cik. Ada dhaif. Ya. Wallahu ta'ala alam, saya tak tahu. Mungkin saya kurang rujuk kot. Yang saya duk tengok tadi, kebanyakan para ulama sunnah ni, ulama hadis, semuanya suruh kita buat 2 bagi salam. Kerana hadis yang menyatakan sembahyang sunat qablah ni 4 rakaat direct terus pergi, kesemuanya dhaif. Jadi kalau kita boleh bagi tahu kat dia, baguslah. Silakanlah. Kalau boleh berpindahlah, buat 2 bagi salam. Itu yang lebih jelas. Kemungkinan mereka ambil hadis daripada Ibnu Majah, hadis daripada Abi Ayyub tadi. Tapi hadis itu ulama hadis menilai dengan martabat yang dhaif. Mungkinlah mazhab dia ada, tapi dari segi dalil tak ada. Dari segi dalil lemah. Maka eloklah berpindah kepada dalil. Dari segi mazhab mungkin saya tak tahu, mungkin ada, saya tak tahu. Wallahu a'lam. Ada satu mazhab apa tau? Hingga kita sembahyang khutbah jemaah, dia duduk sembahyang tak berhenti. Kita duduk baca khutbah ni, dia bangkit, dia sembahyang 4 minit perasan. Dia bangkit, semua kita tak cerekah lah, tak maulah cerekah dia. Dia duduk depan. Lepas tu kamera pula, gambar kita tak keluar, gambar dia keluar tu. Tak syok lah kan. Tak syok lah kan. Jadi dia duduk sembahyang, kita baca khutbah, dia duduk sembahyang. Dia ni Syekh ni sembahyang apa ni? Tapi tak maulah nak kata, pasal dalam khutbah khatib ada hak tegur.
Tapi kita duk fikir panjang kan. Dengan maruah dia pula, dengan orang tengok, dengan keluar internet pula. Tak maulah tegur dia. Hari-hari lah, kalau dia ada, dia buat perangai lagu tu. Dia ada, dia buat perangai lagu tu. Tak, tu saya tak maulah bagi malu dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka